Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Tukarramah. Ibu susunya Halimatun Sa'diyah, semasa di dalam perjalanan pulang dari makam suaminya, Aminah jatuh sakit di Abwa, kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Nasir Masjid Nurul Iman, berbagai Dato' Ahmad Zaki, Ustaz Uzaifah selaku imam, para barisan imam-imam, jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya? Saya pun confused malam ni antara kuliah maghrib ataupun rakaman televisyennya. Satu dia punya pentas dia tu lain macam, Ustaz. Saya ingat dulu pernah sekali saya pergi di Masjid Puchong yang buat set up macam ni. Tapi dah tak ada dah masjid yang buat macam ni. Tapi bila masuk, wah, siap dengan dia punya background dia, dengan ni, saya respect kepada pengurusan masjid. Ditambah pula ada 3 buah kamera ni. Risau dah saya ni. Bila rakam-rakam banyak-banyak ni, tapisan keselamatan kurang sikit. Kalau tak ada rakaman boleh sedap lagi. Dan juga kepada muslimat di belakang sana, boleh nampak ke? Kesian juga apa tu, bukan kesian lah, maknanya tengok daripada sisi. Orang kata tengok daripada sisi lebih handsome, agaknya lah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tamu sekalian, alhamdulillah, syukur saya dapat sampai di sini pada malam ini. Ini kali pertama saya sampai sini. Saya ingat di Paya Jaras ni ataupun di Sungai Buloh ni banyak tempat dah saya ceramah, tapi masjid ni kali pertama. Alhamdulillah, seronok tempat dia. Seumpama rumah saya di Sepang juga, dia kawasan pinggir bandar yang kampung. Agaknya macam tu lah kan. Tapi kalau jalan depan ni tak pakai helmet kena saman tidak? Tak kena saman. Kita serupa. Saya pun samalah. Di pinggir bandar tapi dalam kampung. Jadi bila kita dalam kampung ni nak pergi kedai Aceh ke apa kan, tak pakai helmet je lah. Jadi saya tengok tuan-tuan dan perempuan pun datang masjid relax je tadi kan. Mana dia lebih kurang saya lah. Tapi masjid tuan-tuan lagi hebat. Saya kira tadi dalam masjid saja ada 6 aircon. 6 ada 7 aircon. Masjid saya 2 aircon. Masjid kampung kan. Alhamdulillah. Baik, malam ini saya diamanahkan untuk menyampaikan ceramah khas bersempena dengan satu peristiwa agung yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Rajab, iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada kitab sebut Al-Isra Al-Mi'raj, ada sebut Al-Isra wal Mi'raj. Apapun samalah maknanya Isra dan Mi'raj ataupun Isra Mi'raj.
Saya fikir yang ada di depan saya ni lebih tahu dan banyak pengetahuan tentang peristiwa ini. Dia bukan peristiwa baru, peristiwa lama. Tetapi biasa di masjid kita ini, kita buat ulang. Mudah-mudahan setiap tahun kita dengar bertambah keimanan. Kerana peristiwa ini juga menyebabkan ada yang bertambah keimanan, ada yang semakin jahil, dan ada yang murtad kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada Sidratul Muntaha dalam perjalanan yang agung, Nabi kemudiannya menyampaikan ceramah Isra' dan Mi'raj, yang apabila Nabi turun ke langit ataupun ke bumi, biasanya tiap-tiap hari yang datang jumpa Nabi ni selain daripada para sahabat adalah Abu Jahal. Dan Abu Jahal ni apabila dia jumpa Nabi, dia saja-saja tanya. Tujuan nak bertanya untuk memerli dan memperlekehkan Nabi. Pada pagi keesokan Isra' Mi'raj, Abu Jahal datang, "Ya Muhammad, hari ni tak ada apa-apa berita ke? Tak ada apa-apa wahyu ke daripada Tuhan kamu?" Ada orang tanya ingin tahu. Ada yang tanya dia dah tahu saja nak test. Ada tanya nak memperlekeh, macam-macam jenis pertanyaan. Jadi Abu Jahal tanya nak perli dan perlekehkan Nabi. Muhammad, hari ni tak ada apa-apa berita ke daripada Tuhan kamu yang kamu nak sampaikan? Nabi waktu tu, Nabi pun sebutlah kepada Abu Jahal bahawa semalam dia telah berisra' daripada Mekah ke Madinah, naik bertemu dengan Allah, membelah langit ketujuh. Abu Jahal dengar sahaja sedikit sinopsis tentang perjalanan tersebut, dia jumpai dia. Dia kata, ini poin besar. Kalau aku ajak Muhammad suruh dia cerita pada orang ramai, tentulah orang kata sah Muhammad ni gila. Gila. Satu malam boleh pergi ke Palestin dan dia bagi tahu membelah langit ketujuh. Ui, ni tak pernah dibuat orang. Maka dia pun buat satu program. Abu Jahal, dia buat satu program. Nama program tu ceramah Isra' Mi'raj. Jadi penganjur pertama Isra' Mi'raj adalah Abu Jahal. Habis dia himpun penduduk Mekah. Dia kata, Muhammad silakan. Nabi pun cerita. Maka orang yang mendengar terbelah kepada dua bahagian. Ada satu puak yang dia kata sah Muhammad ni gila. Dulu kita dengar saja dia gila, hari ni confirm dia gila. Ini dipimpin oleh Abu Jahal. Tapi ada satu golongan lagi, dia dengar, dia kata sadaqata, kamu benar. Bahkan apa saja yang kamu cakap, kami percaya dan kami ikut. Itulah kumpulan yang beriman dan bertakwa dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu orang panggil dia As-Siddiq, yang membenarkan apa saja yang Nabi cakap. Orang lain ada yang mula confuse, betul ke? Tapi Sayyidina Abu Bakar tanpa tanya panjang, dia kata, aku dengar, aku taat, aku ikut apa saja yang Nabi suruh dan Nabi cakap. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, peristiwa ini walaupun diulang setiap tahun, tapi pengulangan itu menambah keimanan kita. Jangan setiap tahun kita dengar, makin berkurang dan makin tak percaya. Wah, itu bahaya. Tapi kita dengar walaupun kita dah tahu, tetapi kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Isra' dan Mi'raj ini diriwayatkan lebih daripada 26 orang sahabat.
Hadis sahih yang meriwayatkannya lebih daripada 26 orang sahabat. Maknanya sahabat yang dengar daripada Nabi turun sampai kepada kita malam ni, tak terputus walau seorang pun. Lebih daripada 26 orang. Maknanya apa yang kita dengar malam ni sejibik macam yang Nabi sebut kepada para sahabat. Itu namanya hadis sahih. Dan banyak lagi, saya ingat dalam pengajian masjid kita ni ada pengajian hadis kan, yang akan diceritakan tentang periwayatan hadis dan sebagainya. Bahkan sekiranya dalam jalur tersebut ada seorang periwayat yang tidak thiqah, yang tak boleh dipercayai, contoh dia ni kuat membohong. Kalau dia cerita sekalian 10 benda dia cerita, 11 membohong. Maknanya dia terkeluar daripada jalur hadis tersebut. Hadis tu boleh dikatakan lemah kerana dia. Tengok. Ataupun ni contoh saya bagi tahu. Katakanlah daripada jalur yang tukang cerita ni ada seorang, satu hari dia pakai seluar pendek, terkeluar terus daripada jalur tu. Sebab itu bila kita dengar hadis sahih, maknanya lepas daripada Nabi turun semuanya orang yang thiqah, dipercayai, kuat ingatan, tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu sampai kepada kita. Baik. Bahkan peristiwa ini ada dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai nama surah. Surah Al-Isra, ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala sebut subhana, Maha suci Allah. Kata ulama tafsir, apabila ayat yang dimulai dengan Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri, ayat selepas itu adalah perkara penting yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Sebab tu kalau kita dengar perkataan bermula dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah Ta'ala puji diri dia sendiri, maknanya ayat selepas itu adalah peristiwa ataupun pengkhabaran yang mustahak Allah Ta'ala nak sampaikan. Asra, yang memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati perjalanannya tujuan untuk menunjukkan kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Kenapa berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj? Apabila kita tahu sebab, baru kita boleh ambil ibrah. Bila kita tahu kenapa berlaku, baru kita faham apa yang kita pelajari daripada peristiwa tersebut. Baik. Hidup Nabi macam kita juga. Sebab itu Allah Ta'ala menciptakan Nabi dan Rasul daripada kalangan manusia, tak kalangan jin, tak kalangan apa lagi malaikat, tapi di kalangan manusia. Hidup Nabi macam hidup kita, roller coaster, kejap naik, kejap turun, kejap suka, kejap sedih, macam hidup. Nabi lahir atas dunia sudah tidak mempunyai ayah. Saya tak tahulah kalau mungkin ada dalam masjid kita ini yang hidupnya senasib dengan Nabi. Kecilnya tak pernah tengok ayah dia. Sampai umur 6 tahun, mak pula meninggal dunia. Dalam usia kanak-kanak, mak dan ayah sudah tiada. Mungkin dalam masjid kita ini ada yang senasib seperti itu.
Jadi siapa yang jadi pembela ataupun hidupnya ni, apa sokongan dia? Hidup dia sama dengan Nabi. Bila kita kata hidup kita sama dengan Nabi, wah, kita jadi pada sedih pun kita jadi semangat. Tengok hidup Nabi. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Tukarramah. Ibu susunya Halimatun Sa'diyah, semasa di dalam perjalanan pulang dari makam suaminya, Aminah jatuh sakit di abwab, kembali kepada Allah. Hidup umur 6 tahun, mak ayah dah tak ada. Lepas daripada 6 tahun, Nabi duduk dengan siapa? Duduk dengan Tok. Ni yang kita boleh belajar. Apabila anak kita, cucu kita lah, cucu kita tiada penjaga, anak kita meninggal dunia, siapa yang kena jaga? Tok. Tok jaga. Sampai Nabi umur 12 tahun, Tok pula meninggal dunia. Siapa yang jaga Nabi? Bapa saudara. Tengok Allah Ta'ala ajar kepada kita cara penjagaan nasab. Jangan pergi hantar rumah anak-anak yatim, kerana pak saudara masih ada. Susah macam mana pun, tu anak saudara kita macam anak kita sendiri. Saya ingat orang dulu-dulu, saya ingat di kampung kita ni pun semangat tu ada lagi lah. Saya semalam ceramah di Kuala Pilah pun saya sebut perkara yang sama. Kerana semangat kebapa saudaraan semakin kurang. Tu anak abang biarlah, lantak dia lah. Tapi kita tak rasa, kalau anak saudara kita buat salah, kita tak rasa macam anak kita. Sepatutnya kita tegur kerana macam anak kita sendiri. Sebab Nabi diajar, apabila ayah Tok meninggal dunia, pak saudara kena ambil tanggungjawab. Orang dulu-dulu saya ingat bab ni, wah tu. Saya duduk di kampung samalah, pak saudara saya ni Tok Guru Silat. Orang panggil dia Azhar Tok Janggut. Wah. Jadi kalau kita balik ke kampung, kata jangan usik budak ni, ni anak saudara Azhar Tok Janggut ni. Oh, kita pun rasa mengepak dada dia. Kerana pak saudara kita hebat. Kalau anak saudara kita buat salah, kita tegur macam anak sendiri. Kenapa? Tu anak saudara kita. Jangan kita buat tak tahu saja. Apabila berlaku kematian adik-beradik kita, maka kita sebagai pak saudara dan mak saudara lah yang ambil tanggungjawab. Jangan kita pergi hantar rumah anak-anak yatim dan sebagainya, kerana dia masih ada bapa saudara yang menjadi penjaga kepada diri dia. Baik. Apabila berada duduk dengan pak saudara sejak umur 12 tahun, kerja, makan, minum, tempat tinggal. Nabi lahir daripada keluarga bangsawan. Nabi bukan orang miskin, Nabi orang kaya. Tok dia ni ketua bandar Mekah, kaya. Bila Nabi jatuh miskin? Apabila Nabi berusia 40 tahun ketika mana dilantik menjadi Rasul. Waktu itulah berlaku pemulauan, orang cerca Nabi, orang ugut Nabi, sehingga berlakulah kita kata hidup yang susah. Dalam hidup Nabi, saat yang paling sedih dalam hidup Nabi ketika umur 49 tahun. Paling sedih. Bahkan ulama, kalau bahasa sekarang kita sebut adalah tahun yang paling Nabi down sekali, dipanggil Amul Hazni. Amul Hazni, tahun kesedihan. Paling sedih. Saya ingat kita pun mungkin ada seumpama itulah kot. Bila kalau kita ingat paling sedih dalam hidup kita, ada orang paling sedih bila mak ayah dia meninggal dunia. Paling sedih lagi meninggal sekaligus. Ada sahabat saya, dia kata dia umur 10 tahun, dia anak sulung, mak ayah dia meninggal serentak kerana aksiden.
Dia kata dia jadi ayah, dia jadi mak kepada adik-beradik sejak umur 10 tahun. Dia kata itu saat paling sedih dalam hidup. Ada orang saat paling sedih dalam hidup dia, anak yang paling dia sayang meninggal. Tahun lepas, rakan saya di pejabat senior lah, di JAKIM, ada seorang ustaz ni, Ustaz Ridwan Awang. Dia ada 6 orang anak. Anak nombor 3 ni paling dia harap dan paling jaya. Ada sifat kepimpinan, akademik menyerlah, dan paling dia sayang lah, paling harap nampak boleh jadi orang ni lah. Satu hari dia keluar dengan kawan-kawan dia pergi mandi air terjun. Dia dapat telefon daripada kawan-kawan bagi tahu anak dia ni lemas, mati di tempat kejadian. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, aku ada 6 orang anak, yang paling aku sayang nombor 3, yang itulah Allah ambil. Saat paling sedih. Ada orang saat paling dia sedih apabila dia bertimpa-timpa, kena buang kerja, hilang mata pencarian. Ada orang paling dia sedih apabila berlaku penceraian dalam rumah tangga. Semua orang ada waktu paling sedih dalam hidup dia, termasuk Nabi. Nabi tahun kesedihannya berlaku umur 49 tahun. Apa yang berlaku pada tahun 49 itu, umur 49 adalah meninggalnya orang yang Nabi sayang, iaitulah bapa saudara Nabi. Duduk dengan tok mak ni sekejap sangat, kecil, tak ada rasa. Tapi paling lama hidup adalah duduk dengan bapa saudara. Dan bapa saudara ni lah yang jaga Nabi sesungguh-sungguhnya. Orang nak pukul, orang nak pulau, orang nak ugut, bunuh, Abu Talib lah yang jaga Nabi. Sampai satu ketika orang Mekah ni, apabila Abdul Muttalib, tok Nabi ni, dia ni ketua bandar Mekah, meninggal. So jawatan itu diambil oleh Abu Talib. Abu Talib ni kira ketua bagi masyarakat Quraisy. Nak buat apa-apa kena rujuk Abu Talib dulu. Jadi orang kampung ni dah tension dengan Nabi. Maka mereka pergi jumpalah Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, tolonglah nasihat anak saudara kamu ni. Kalau dia tak berhenti untuk teruskan kerja dakwah dia ni, kami minta izin untuk kami apa-apakan dia. Kami buatlah apa-apa sekali. Abdul Muttalib ni dah hari-hari orang datang cakap, dia pun tak tahan juga agaknya. Dia pun pergilah jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ya abna akhi, dia kata, wahai anak saudaraku, inna qaumaka qad ja'uni. Dia kata kaum kita ni ataupun orang kampung ni datang jumpa aku supaya nasihat kamu tinggalkan kerja dakwah. Nabi waktu tu, ya Allah, sedih yang teramat kerana orang yang sokong Nabi tiba-tiba suruh dia berhenti. Nabi pusing menghadap kepada bapa saudara dia, ya ammi, wahai bapa saudaraku, law wudi'at asy-syamsu fi yamini, kalaulah kamu letak matahari di tangan kananku, wal qamaru fi yasari, bulan di tangan kiriku. Maknanya kalau kamu bagi seisi dunia, tu gambaran dia tu. Bukan letak betul-betul matahari, betul bulan. Maknanya kamu bagi semua isi dunia kemewahan ni pada aku pun, aku takkan tinggalkan tugas menyampaikan Islam. Akhirnya bapa saudara dia pun ikut kau lah. Nak buat apa pun, walau bagaimanapun aku tetap mempertahankan kamu. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, apabila Abu Talib nak meninggal dunia, Nabi ni teramat sedih. Dan Nabi pergi masuk ziarah Abu Talib di perbaringan ketika mana dia dalam keadaan sakit. Bila Nabi sampai, Nabi tengok sudah ada di kiri tempat Abu Talib sakit itu adalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah. Dah ada dah geng-geng dia duduk tunggu. Nabi pun masuk,
Nabi sebut, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Wahai pak saudaraku, tolonglah sebut la ilaha illallah. Kalau kamu sebut kalimah ini, aku sendiri yang akan pertahankan kamu di akhirat nanti. Tolonglah sebut. Nabi pujuk, wahai pak saudaraku, aku sayang kepada kamu, tolong kamu sebut perkataan ni sahaja. Aku sendiri yang akan pertahankan kamu depan Allah. Dengar saja Nabi sebut macam ni, ni geng-geng Abu Jahal dan Abdullah Umayyah Al-Mughirah yang duduk di kiri Nabi ni, di kiri Abu Talib ni. Abu Jahal dia pergi dekat telinga Abu Talib. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah Abi Umayyah ya Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, adakah kamu nak meninggalkan ajaran nenek moyang kita? Ngomong itulah. Bila Muhammad sebut sebelah kanan, dia pun sebut sebelah kiri. Hei, kamu tak malu ke? Kamu nak tinggal ke ajaran nenek moyang kita ni? Kamu ni ketua. Begitulah kurang lebih ayatnya sekalian. Nabi ulang lagi, qul, sebutlah la ilaha illallah. Kawan ni balah lagi. Akhirnya kita nak berhenti azan dulu ke tu? Okay. Akhirnya Abu Talib dia meninggal meneruskan di dalam agamanya dan meninggal dalam keadaan tidak Islam. Maka turunlah ayat Al-Quran yang menyebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu muhtadin. Allah Ta'ala menyebut bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk menyampaikan dakwah, tetapi yang memberi hidayah dan menarik hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita ni, Nabi sendiri pun tak boleh memberi hidayah kepada orang yang dia sayang. Hanya Allah sahaja yang boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang Allah nak dan kepada sesiapa yang Allah mahu. Nabi sendiri pun, orang yang paling Nabi sayang, Nabi tak dapat selamatkan. Kerana hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi teramat-amat sedih apabila pak saudara dia meninggal dunia dan dia tak dapat selamatkan. Yang sedih berlaku kepada Nabi. InsyaAllah kita akan berhenti seketika untuk memberi laluan azan. Lepas ni kita akan sambung semula bagi peristiwa Isra dan Mi'raj. InsyaAllah kita sambung sekali lagi. Kita sampai berapa Ustaz? Sampai penat. Biasa tempat kita sampai berapa? Tak ada ditetapkan. Tadi pihak masjid dia bagi izin saya ceramah sampai 11:30 malam, boleh? Oh, lain macam orang masjid ni ni. Kan kita kena balik awal. Malam ni pukul 10 ada pasukan saya main. Jadi kena balik awal sikit. Malam ni Piala Asia tak ada kan? Semalam. Ni jadi separuh akhir pula. Baik. Bila sebut tentang satu kesedihan yang berlaku kepada Nabi apabila Abu Talib meninggal dunia dan Nabi tidak dapat selamatkan akidah orang yang Nabi sayang. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, hidayah, huda, batu sebut diberi taufik dan hidayah, diberi petunjuk dan panduan. Ada yang ditunjuk tapi kalau tak dipandu hilang arah juga. Ada yang dipandu tapi tak ada petunjuk. Sebab itu disebut taufik dan hidayah. Diberi petunjuk dan juga panduan. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Hidayah ini adalah Allah Ta'ala yang boleh bagi.
Siapa-siapa pun tak boleh, termasuk imam ke, nazir ke, ustaz ke, tak ada. Allah Ta'ala sahaja yang menjentikkan hidayah, tergerak hati kita. Ni nak mari masjid ni, imam, nazir, pasukan jawatan kuasa, macam-macam program. Tapi ini jugalah yang datang buat. Habis macam-macam idea dah buat. Buat makan, tak makan, suka neka, tukar kapet, aircon 7, tak cukup tambah lagi. Tapi ini jugalah yang orang muda adalah mereka. Puan-puan hajah pun itu jugalah rasanya. Jangan kecewa kerana tugas kita adalah memujuk dan memanggil. Yang menggerakkan, yang memberi daya Allah, kita jangan kecewa. Allah, lemah semangatlah kita AJK ni. Habis idea dah buat program ini juga. Jangan. Kerana Nabi pun berdakwah cabaran. Ada orang kutuk, ada orang puji, ada yang sikit, ada macam-macam. Tapi tugas kita teruskan. Bahkan kita kena syukur atas keislaman yang kita ada. Ui, tuan-tuan sekalian, bukan senang. Kita ni mungkin kita dapat Islam kerana baka mak ayah kita Islam, kita jadi Islam. Tak perlu susah payah. Daripada kecil terus mengucap, ajar supaya Islam kita. Tapi orang yang masuk Islam bukan kerana baka, kerana dia cari, dia rasa sungguh-sungguh hidayah Allah Ta'ala beri kepada dia. Kalau ada kawan-kawan tuan-tuan yang mu'allaf, tuan-tuan boleh rasa, tengok perubahan dia. Sungguh-sungguh dia jaga Islam dia. Kerana apa? Dia payah nak dapat. Tapi kita sepatutnya kita lebih kerana syukur, kerana kita tak perlu bersusah payah. Kerana Allah Ta'ala pilih kita lahir dengan Islam, hidayah. Kalau kami dalam geng-geng forum perdana Ikhwan Islam ni, biasa kalau topik mu'allaf saja, akan ada seorang panel. Biji mata je putih, yang lain hitam, itu menawan. Datuk Dr. Farid Ravi. Dia memang. Kalau tajuk apa benda ni, ada satu tu tajuk tentang akidah. Saya tanya dia, saya kata Datuk, dalam kesempatan masa ni bolehlah Datuk cerita tentang macam mana Datuk boleh dapat Islam. Kerana dia bukan daripada Islam maka, macam mana dia boleh dapat Islam? Dahsyat Islam. Dia kata dia mula tertarik dengan Islam ni kerana ayat Al-Quran. Jiran dia duduk di Felda, jiran dia ni suka buka bacaan Quran. TV ke radio ke, dia pasang ayat Quran. Jadi dia kata dengar ayat Quran tu dia rasa seronok je. Sebab itu tuan-tuan, pasang ayat Quran. Dia, Quran ni syifa, huda, macam-macam Quran, mu'jizat yang boleh melembutkan hati, kita rasa tenang. Jadi bila suka dengan ayat Quran tu, dia suka. Pendek cerita, umur 18 tahun, dia masuk Islam. Balik saja ke rumah, dia nak bagi tahu mak ayah dia bahawa dia Islam kan? Dia bagi tahu sahaja, hari itu satu rumah mengamuk. Mak menangis, ayah marah, abang dia paling mengamuk. Dia pergi dekat pintu, pegang rambut Dr. Farid Ravi, dah tarik dia hentak dekat dinding. Dia kata kesan jahitan berdarah ada lagi atas kepala dia. Dia kata kalau dia mati dia nak tunjuk kepada Allah, inilah saksi aku masuk Islam. Dia kata hentak. Lepas tu diberi kata dua, nak duduk rumah ni keluar Islam, atau tak keluar daripada rumah. Keluarlah rumah. Seorang anak muda remaja 18 tahun ni tak tahu pergi ke mana, seorang diri Ustaz. Tengok jaga akidah, seorang diri keluar. Perkim bagi penginapan, dan waktu tu nak menyelamatkan akidah dan juga nak memberi pendidikan agama kepada dia, maka dihantar dia duduk di pusat dakwah Islam JAKIM di Kundasang, di Keningau, Sabah. Orang duduk Felda pergi Sabah nak selamat akidah, diberi pendidikan, duduklah dia seorang diri di Keningau. Kalau yang pergi biasa kerja di Sabah tahulah Keningau tu nak sampai tu bagaimana. Kemudian duit zakat diberikan. Sebab itu kita pembayar zakat ni bukan sekadar kita bayar, tapi kita rasa kerana kita bagi duit zakat kita dapat diberikan kepada orang-orang, sama ada fakir miskin, orang yang menuntut ilmu, dan dia syukur kerana bantuan zakat tolong dia. Hantar pergi belajar sampai ke Jordan,
dapat PhD dalam bidang Al-Quran. Ketika mana dia viva ataupun buat penilaian tesis dia, Syekh tu sebut dalam Facebook, ada tuan-tuan tengok, dia kata kamu ni lahir Hindu tapi kamu ada PhD Quran, faham Quran lebih pada orang Islam, lahir sebagai orang Islam. Dahsyat. Tapi dia kata seronok dalam hidup dia. Dia tiap hari apabila dia balik daripada belajar di Jordan, hari-hari dia pujuk mak dia. Dia kata, mak masuklah Islam mak oi. Saya sayang mak. Tapi kalau kita mati nanti, mak tak duduk dengan saya. Saya masuk syurga, mak masuk neraka. Saya sayang dengan mak, mak tolonglah masuk Islam. Hari-hari pujuk, mak dia kata, baiklah Ravi, aku masuk Islam. Masuk Islam. Sebulan selepas mak dia masuk Islam, mak dia meninggal dunia. Dia kata, ya Allah, seronok dalam hidup. Tengah-tengah mengajar, tuan-tuan sekalian, abang dia yang hempak kepala dia tu telefon dia. Dia kata, sudahlah nak kena hentak lagi ke maknya. Dia kata, Ravi, aku nak jumpa kamu sekarang. Dia pun tak tahu apa cerita, daripada Bangi tolaklah pergi Sungai Buloh. Rumah abang dia dekat Sungai Buloh. Pergilah dia. Pergi-pergi, abang dia kata, Ravi, kamu betul, aku salah. Aku nak masuk Islam. Ya Allah. Abang dia masuk Islam, beberapa bulan selepas itu abang dia pula meninggal dunia. Dia kata itulah saat paling seronok dalam hidup dia, apabila boleh selamatkan akidah darah daging dia sendiri. Ini yang panggil huda, hidayah Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh bayang kenapa Nabi sedih yang teramat apabila orang yang paling dia sayang, tapi dia tak dapat selamatkan. Allah. Beberapa bulan, ada ulama sebut 3 bulan, ada ulama sebut 6 bulan, ada ulama sebut 2 bulan. Lepas daripada itu, isteri dia pula meninggal dunia, Sayyidatina Khadijah. Kenapa pula ustaz meninggal dunia, sedih meninggal dunia? Ada orang bila isteri meninggal sedih sekejap, ini sedih sungguh-sungguh. Ada orang tu sedih juga dah, tapi sedih sekejap je lah kan. Ada tuan haji ni, bila isteri dia meninggal dunia, Puan Hajah, hari-hari dia pergi ke tanah perkuburan. Orang kampung kata, ya Allah, sedih sangat tuan haji ni, cinta sejati agaknya. Hari-hari duk siram tuan. Dia kata, tuan haji, kenapa sedih sangat ni? Dia kata, tak, isteri aku cakap, kalau nak kahwin lain, pastikan rumput tumbuh dulu. Tu hari-hari siram bila nak tumbuh rumput agaknya. Sedih. Tapi sungguh orang lelaki, kalau orang perempuan tak ada, oi, hidup susah. Tak kata siapa-siapa lah, saya pun sama. Saya kalau orang rumah saya pergi mana-mana lah kursus, Allah susah. Kita ni nak masak sedap tu susah lah, sikit-sikit boleh lah. Kalau tuan-tuan mungkin pandai masak, saya tak berapa nak pandai. Semua harap isteri je lah. Kalau isteri pergi kursus 3 hari, pening kepala. Lepas Maggi kari, asam laksa, ayam. Kari, asam laksa, ayam. Ulang benda yang sama. Anak-anak berkata, Abi, boring dah. Susah. Tak ada orang perempuan ni maksud. Orang perempuan tak ada orang lelaki, dia relax ya. Orang lelaki kalau sakit, itulah macam hari terakhir bagi dia. Demam je pun. Ya Allah, demam dah ni, ya Allah. Kalau apa berlaku dekat abang, ya, baru demam. Wasiat akhir dah. Orang perempuan demam, dia relax ya. Lipat baju, goreng, ada biasa. Berbeza orang lelaki, orang perempuan. Nabi sedih sangat Khadijah meninggal ni. Kenapa? Sebab Khadijah ni segala-galanya dalam hidup Nabi. Khadijah ni kaya. Saya ingat kalau Khadijah, taraf dia dengan zaman sekarang ni mungkin Datuk Seri Paduka ke maknanya. Orang kaya, hartawan, cantik, bangsawan, perniagaan luar negara. Apabila berkahwin dengan Nabi, Nabi pun hidup mewah, kaya, selesa. Sampailah Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40 tahun, segala harta kekayaan Khadijah habis, zero. Sehingga kan Nabi menangis tengok Khadijah ni jadi fakir miskin. Kerana hartanya semua diberikan kepada Nabi untuk berdakwah. Jadi Nabi cukup sedih kerana Khadijah lah orang yang paling percaya kepada dia. Di waktu orang lain tak percaya Nabi,
Khadijah orang pertama yang percaya masuk Islam. Di waktu orang lain kedekut bagi hartanya kepada Nabi, Khadijah bagi segala-galanya kepada Nabi. Di waktu orang lain memulaukan Nabi, Khadijah lah orang yang paling berada di sisi Nabi, susah dan senang. Ketika mana peristiwa Nabi mendapat wahyu dalam peristiwa di Gua Hira, Nabi ni ketika mana waktu itu dia sudah berkhalwah bersendirian, duduk beberapa hari di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Nabi tak pernah jumpa satu lembaga yang besar yang datang peluk Nabi, menggeletar tubuh badan Nabi. Saya ingat kalau kita dah habis ceramah malam ni, balik ke rumah masing-masing, perempuan hajah balik ke rumah, suami duduk minum teh lagi, pun hajah balik ke rumah dulu, buka-buka pintu, tengok ada lembaga besar dalam rumah kita, agak-agak apa jadi ya? Oh, menggeletar, lari cari masjid. Tapi jangan lari dulu, tanya dulu. Takut yang datang tu lembaga tabung haji. Dah nak bawa haji tahun ni. Menggeletar, Nabi turun balik ke rumah, jumpa Khadijah. Aku jumpa satu lembaga, aku tak tahulah apa yang berlaku pada diri aku ni. Apa Khadijah buat? Saya ni saja-saja fikir dan saya saja. Saya duduk fikir kalau saya pergi duduk mana-mana satu bukit 2-3 hari, jumpa satu lembaga peluk saya, bagi tahu apa-apa, balik ke rumah menggigil bagi tahu isteri saya, agak-agak saya lah isteri saya akan cakap macam ni lah, itulah bang, rumah elok-elok tak nak duduk, yang abang pergi duduk dekat bukit tu apa hal? Itu masalah awak, saya tak mahu masa nyambung. Saya ingat begitulah, isteri Ustaz kan cakap macam tu ke? Kurang lebih jugalah kan, tak ada kerja pergi duduk sana buat apa. Tapi Khadijah ni, ya Allah, ya Tuhan, dia kata, ya Muhammad, dia ambil selimut, dia selimutkan Nabi. Dia kata, aku tak tahu apa berlaku kepada kamu ni, tapi tenang Muhammad, aku ada sepupu namanya Waraqat bin Naufal. Dia ni pandai bab perbandingan agama. Kita jumpa dia, mungkin dia boleh selesaikan apa yang berlaku kepada kamu. Ni isteri salihah. Suami stres, ada masalah balik ke rumah, bukan tambah masalah. Ni bang, abang, saya pening kat pejabat tadi, bos kata, itu masalah abang, saya tak mau masuk campur. Rumah ni abang pergi ambil tong sampah, buang sampah ke baju, saya tak mau tahu hab pejabat. Jam, itu yang pergi kedai tom yam tu lah. Minum teh dengan kawan-kawan, datang pula Abang nak makan gapo? Nampak macam rusinya, jeng. Ada gapo menu? Semua ada. Mek pun ada, mampu. Tukang dengar, tukang penenang ada di tempat lain. Khadijah, suami ada masalah, dia tukang tenang. Bang, saya pun tak tahu apa berlaku kat abang ni, tapi saya ada sepupu yang boleh tolong abang. Tu isteri. Hal pejabat abang, saya pun suri rumah. Saya pun tak tahulah masalah abang di pejabat. Tapi semalam saya duduk main TikTok, saya tengok ada benda lah yang saya boleh, cuba abang tengok. Dia tukang bantu. Walaupun dia pun tak tahu nak selesai macam mana pun. Ataupun abang, tenanglah, saya buat air, abang nak minum air apa. Suami pun begitu juga. Isteri ada masalah, jangan kita pergi tambah masalah. Itu hal sekolah awak, saya tak nak masuk campur. Saya dengan awak kat rumah, kerja masing-masing, mampu. Isteri pun pening seorang-seorang. Saling menenangkan. Itu pasangan ideal. Sebab tu Nabi sayang sungguh Khadijah, sebab Khadijah ni tukang menenangkan. Ada masalah, Khadijah coolkan. Tak ada apa-apa, Khadijah bimbingkan. Sebab itu bila Khadijah tak ada, Nabi ni sayang sangat, rindu sangat kepada Khadijah, dan Nabi sedih teramat sangat. Sehingga kan apabila Nabi sudah berkahwin, Aisyah, orang paling cemburu, adik kepada Sayyidatina Khadijah, datang ke rumah Nabi memberi salam. Nabi turun, Nabi berlari pergi ke daun pintu cepat-cepat. Nabi buka-buka, Nabi ingatkan Khadijah. Walaupun Khadijah sudah meninggal, tapi Nabi suaranya sebiji macam Khadijah. Aisyah mula jealous. Dia kata, abang ni sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Aisyah kan ada. Contoh begitulah. Jadi ada satu hadis yang panjang.
yang Nabi sebut bahawa Khadijah tak sama. Ketika mana orang lain membenciku, dia menyayangiku. Ketika orang tak percaya, dia yang percaya. Panjang hadis ini. Sebab itu Nabi cukup sedih apabila Khadijah meninggal. Habis daripada kesedihan itu, Nabi bawa diri. Pergi ke mana? Pergi ke Taif. Orang Mekah tak terima Nabi bertahun-tahun berdakwah, mereka lawan. Dua orang yang sayang dan juga tolong Nabi meninggal dunia. Nabi bawa diri. Pergi ke mana? Nabi teringat waktu kecil dia duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Iaitulah Halimatun Sa'diyah. Halimatun Sa'diyah duduk dekat Taif. Jadi dia terkenang waktu kecil adalah tempat yang paling selamat lah. Jadi pergilah untuk mendapat, kita katakan, harapan baru. Orang Taif baling batu, budak-budak baling batu, sehingga kan Nabi berlindung di belakang di belakang batu, di balik sikunya, sehingga tempat sekarang di Taif ada masjid siku, tempat Nabi berlindung. Tuan-tuan boleh bayang, meninggal dua orang, pergi cari tempat baru, kena halang, balik semula ke Mekah dalam perasaan yang paling dalam dan duka cita. Allah Ta'ala hadirkan peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai ubat kepada kesedihan yang paling teruk dalam hidup Nabi. Allah datang Isra Mi'raj. Ini point dia. Kalau kita ada seumpama dengan Nabi ataupun kurang lebih perasaan paling down dalam hidup kita, balik kepada Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Poin nombor 1, bila sedih dalam kehidupan duka cita, pergi masjid. Ni 9 ni lah. Semalam ceramah kat Kuala Pilah ni, dia kata pergi masjid. Pergi sejid, pergi masjid. Orang sini orang Jawa ke mana? Sungai Buloh. Campur. Pergi masjid, orang Jawa cakap apa ni? Tak tahu. Pergi masjid. Tuan-tuan, ni adalah tempat paling tenang dalam dunia, dalam hidup, dalam apa-apa. Tak percaya, datang hari Jumaat pukul 1 tengah hari, penuh orang, rapat-rapat, ittaqullah. Tenang tu. Tenang. Kat rumah aircon 16, tak boleh tidur. Kejap gini, terus datang masjid, automatik. Senang kan? Pelik, rasa tenang, lapang je masjid ni. Walaupun masjid ni adalah masjid lama ni, masjid lama, tapi masuk kita rasa tenang. Ni masjid, tempat tenang. Bila berlaku masalah, semalam ceramah budak-budak muda, seronok di Kuala Pilah tu, ramai budak-budak muda. Saya pesan depan-depan, dia orang duduk depan pula. Saya kata, ada masalah, jangan cari masalah. Jangan pergi cari dadah, jangan pergi cari rokok, jangan pergi cari ganja, jangan pergi cari ketum, jangan pergi cari kelab malam, jangan pergi cari karaoke, jangan pergi cari. Itu benda-benda yang kita rasa tenang, tapi sementara. Habis. Tapi datang ke masjid, inilah tempat paling tenang. Bila berlaku duka cita dalam hidup, datang masjid. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala poinkan kejadian itu masjid ke masjid. Maka balik kepada tempat kekuatan dalam dunia ini, namanya masjid. Kalau nak tengok suatu tempat itu kuat, tengoklah masjidnya. Ramai jemaahnya, kuatlah komuniti dia. Mari ke masjid. Itu bila kita datang masjid, kita kena imarahkan masjid kita. Kena bagi sokongan kepada nazir, imam, kepada AJK, kerana ni adalah rumah kita bersama. Jangan kita datang masjid nak komplain je. Datuk masuk pintu masuk masjid, mana masjidnya, duit banyak tiap minggu tu, apa dia buat? Komplain. Oh tuan-tuan sekalian, ni nak masuk bulan Ramadan, bulan paling banyak komplain. Tahun ni masjid buat 8 rakaat pun kena komplain. Apa benda 8? Kita buat 21. Itu yang sebaiknya.
Esok imam buat 21, tinggal imam dengan Bilal je. Kenapa buat 21? Kita ni orang ramai pencen, 8 cukup. Komplain juga. Habis 8, habis 21, buat more, kena komplain. Orang datang masjid nak beribadah bukan makan, kena komplain. Esok tak ada makan, kena komplain. Makan tak ada ke? Kena komplain juga. Allah. Imam baca panjang, kena komplain. Lepas waladhdallin amin, kita pun tunggu apa? Walaqad panjang dah. Tak mula dengan bismillah, dah kita Allah panjang lah. Komplain. Imam, awak tak apalah jadi imam, baca panjang. Kami makmum lutut ada goyang. Esok imam baca inna a'tainakal kautsar, pun kena komplain. Kalau baca macam ni kami pun boleh jadi imam, komplain juga. Waktu PKP paling banyak komplain. Saya pun AJK masjid juga tempat saya. Waktu kami saya kerja JAKIM, waktu tu saya duduk di komunikasi korporat, jaga aduan, hari-hari komplain. SOP pertanyaan imam dengan Bilal, niat mula-mula kena komplain. Imam je dah nak masuk syurga, kami memang tak masuk, kena komplain. SOP kedua, imam, Bilal dan AJK kena komplain. Dia AJK, kita bukan AJK, dia je lah yang dapat masuk, kena komplain. Peraturan ketiga, ikut keluasan masjid 1.5 meter, penuh lah, kena komplain. Rumah dia sebelah masjid dia dapat dulu, kita jauh, datang-datang dah penuh, komplain. Masjid saya SOP keempat ikut telefon, tempahan dibuka, tekan siapa dapat dulu dia dapat sembahyang Jumaat. Dia pun tekan tak dapat. Dia kata masjid dah set up dah, siapa yang dapat tuan, dah kena lagi pula. Tak selesai masalah. Kalau kita tengok masjid kita ni pipe rosak, apa salah pergi DIY RM2 je pun kita tukar, selesai masalah. Tapi kalau kita cari masalah, memang jumpalah masalah. Kerana ni masjid ni adalah rumah kita bersama. Rumah yang kita duduk di Sungai Buloh ni, tu rumah sementara. Kalau kita mati silat-silat anak kita jual rumah kita. Tapi saya tak pernah jumpa lagi mana-mana masjid naik iklan masjid untuk dijual, tak pernah lagi. Ni masjid kita turun-temurun sampai bila-bila, rumah kita. Sebab itu ada masalah, datang masjid. Satu. Kemudian Allah Ta'ala sebut linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kebesaran kami. Apabila kita sedih, lihat kebesaran Allah Ta'ala yang maha luas. Kenapa Allah Ta'ala sebut min ayatina, kebesaran kami? Ada waktu Allah Ta'ala sebut kami menciptakan, ada waktu Allah sebut aku menciptakan. Kenapa waktu Allah Ta'ala sebut aku, ada waktu Allah Ta'ala sebut kami? Kami, dia nampakkan bahawa Allah Ta'ala boleh memerintahkan siapa, semua makhluknya berkhidmat untuk dia, dan dia ada kekuasaan yang besar. Macam contoh kita lah, kalau kita gangster seorang-seorang, tak jadi mana. Tapi kalau datang dengan geng, wah, tiba-tiba mengepak juga. Betul. Kalau kita kata, saya orang sini, orang panggil kampung apa ni? Merbau Sepah. Saya orang Merbau Sepah, biasa. Kalau kita tukar, kami orang Merbau Sepah, lain sikit kan. Oi, Merbau Sepah ni dulu ada 3 orang mati kat Merbau Sepah, jangan main-main. Contoh ni kan. Dia dengar kami orang Merbau Sepah, wah lain. Tapi kan saya orang Merbau Sepah lain tuan. Jadi Allah Ta'ala menggunakan min ayatina, Allah Ta'ala sebut kekuasaan, kebesaran Allah yang maha luas. Apabila kita sedih, tengok apa kebesaran Allah yang Allah bagi pada kita. Kita sedih, tapi kita ada rumah, kita ada keluarga. Tuan-tuan nak rasa kesyukuran ada rumah. Ni malam apa ni? Ni malam Ahad. Ahad boleh juga. Malam ni tuan-tuan pergi 11.30 dekat jalan Masjid India, lorong Masjid Jamek kat Chowkit area situ. 11.30 sampai 2.30. Tuan-tuan akan jumpa ada orang bawa kotak dengan anak-anak kecil.
Cari mana-mana lorong, dia hampa kotak. Kotak dia tarik, dia duduk kat tengah-tengah. Anak beranak, tak ada rumah, homeless. Kalau tuan-tuan tanya, macam-macam. Ada dihalau rumah, ada penceraian, ada yang tak boleh bayar hutang, macam-macam. Durut hati, ya Allah, syukur aku ada rumah. Syukur. Kalau tuan-tuan nak rasa kita makan, tuan tengok kat gelandangan. Kita makan apa yang kita nak, dia makan apa yang orang bagi. Durut hati, ya Allah, syukur ada makan. Tuan-tuan boleh mari masjid ni walaupun rasa gaut ke apa kan, duk urut kaki tu lah. Tuan-tuan pergi ke hospital Sungai Buloh, buat ziarah lah masjid nak bagi sumbang apa. Tuan-tuan akan tengok wayu berseligat duduk. Kita kata, ya Allah, syukur aku sihat. Min ayatina, lihat kebesaran Allah yang ada pada dia. Sedih, hilang pekerjaan, ya Allah, aku diberi sihat lagi. Berlaku penceraian, ya Allah, Allah bagi rahmat pada aku untuk cari rezeki. Hilang mak dan ayah, ya Allah, ini satu mungkin untuk aku hadiahkan doa pada mak ayah aku. Lihat kebesaran Allah. Apabila kita lihat kebesaran Allah, kita akan nampak masalah kita kecil. Dan akhirnya dalam peristiwa ini, barakna haulahu, diberkati perjalanannya sehingga Allah Ta'ala mempertemukan Nabi dengan Allah Ta'ala diperintahkan perintah solat. Kalau duka cita dalam hidup, semayang. Semayang. Balik kepada Allah, solat. Apabila kita solat, Allah akan keluarkan kita daripada masalah. Maka itulah tuan-tuan dirahmati Allah, di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku, yang boleh kita ambil iktibar. Saya tutup ceramah saya ini dengan sebuah cerita, tuan-tuan. Saya ingat mungkin tuan-tuan tahu cerita ini, sama ada yang biasa tengok di Facebook, di YouTube, mungkin pernah tengok viral cerita dia. Kalau yang tak pernah tengok, saya ceritalah. Ada seorang wanita, nama dia Puan Kamariah Muhammad Yatim, duduk di Sungai Sirih di Tanjung Karang, Selangor. Dia mempunyai 8 orang anak. Diceraikan oleh suami ketika mana 8 orang anak suami dia halau dia daripada rumah. 8 orang anak dan dia tak bekerja. Saat tu waktu paling sedih dalam hidup dia, diceraikan oleh suami dan dia ada 8 orang anak. Pulanglah dia pergi ke rumah bapa saudara dia, minta ihsan perlindungan. Pak saudara dia buat satu pondok untuk dia duduk 9 beranak. Hari demi hari kesusahan makin meningkat. Sampai satu hari beras yang ada di dalam rumahnya hanya 1 pot sahaja. Dia kata tak tahu dah apa nak buat, macam mana dia nak hidup, anak-anak nak makan apa. Kerana tekanan yang begitu kuat dalam hidup dia, dia pergi ke kedai, dia beli racun untuk dia masukkan dalam ketika mana dia tak nak nasi, dia nak bagi semua anak-anak dia makan, nak mati semua sekali. Biar selesai masalah, dia tak mau hidup dah kerana dia stres. Dia nak bagi anak dia makan, nak tunggu anak-anak balik daripada sekolah, dia nak hidangkan nasi yang dituangkan racun dalamnya, nak bagi semua anak-anak dan termasuk diri dia mati. Ketika mana dituangkan racun itu di dalam periuk nasi yang ditanam, mak dia sampai ke rumah. Wallahualam, mak dia tegak hati pergi ke rumah. Tengok-tengok dia tengah masukkan racun, mak dia peluk dia. Nak ingat Allah, nak ingat Allah, jangan buat macam ni. Mak dia ambil periuk, campak. Dia menangis, dia kata, mak saya tak tahu dah nak buat apa, saya dah tak tahu nak hidup. Mak dia kata, aku tak tahu nak tolong kamu macam mana, tapi kamu ingat Allah, nak semayang jangan tinggal, ingat Allah. Hari berlalu beberapa hari, adalah amanah ikhtiar datang ke kampung. Jiran-jiran kata, Kamariah pergilah, mana tahu ada peluang-peluang pekerjaan yang boleh kamu dapat. Dia kata, aku tak tahu apa. Tak apa, dia kata, amanah ikhtiar bagi 5,000 untuk modal perniagaan. Dia pun pergi beli, kita katakan dia berniaga pandan.
dia minta izin dengan bapa saudara dia untuk cucuk pandan di lereng-lereng ataupun di kawasan kelapa sawit milik pak saudara. Cucuk. Daripada cucuk di tanah orang sehingga dia ada perusahaan dia sendiri. Hari ini berekar-ekar tanah dia berniaga pandan yang terbesar di Tanjung Karang Selangor. Dah kahwin dah baru dah pun padan suami dia dulu. Cerita dia ini dibuat video korporat oleh Amanah Ikhtiar. Tuan-tuan boleh type lah di YouTube, di Facebook. Tapi pesanan dia sangat bagus. Dia kata, saat kita paling duka cita diuji oleh Allah dalam hidup kita, jangan putus asa, ingat Allah dan solat. Dia kata Allah akan keluarkan kita daripada masalah dengan usaha kita. Wah, poin sangat bagus. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, pengalaman orang pengajaran kepada kita. Kisah Nabi yang 1400 tahun dahulu tapi jadi pedoman kepada kita. Itu namanya sirah yang ada ibrah. Jadi mudah-mudahan malam ini kita dengan Isra' Mi'raj dapatlah sesuatu, kita tambah pengetahuan daripada apa yang telah kita fahami. Tepat jam 9 suku. Saya ceramah tadi mula 8 suku, ni 9 suku. Ini antara ciri-ciri penceramah yang hebat. Betul. Jadi dia tak boleh sejam Haji kan. Sebab saya tengok, tapi saya jadi semangat lagi kerana Tuan-Tuan Haji tak bergerak. Kalau ada yang wuk kaki ke, tak ada. Semua steady je, tak ada yang pergi tandas pun. Memang Tuan Haji pakar dalam menahan kencing ya. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian saya. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian kita. InsyaAllah ada waktu dan ketika kita berjumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.